الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Kawasan tu minta internet. Setelah kelima nanti baca penawar bagi hati. Nak ikut boleh ikut lah. Kalau beraja ikut lah. Kalau ikut tak apalah. Pulang lah macam mana. Okey. Muka surah 27 oh. Ya Ustaz. Dah baca ke belum ni? Belum lagi Ustaz. Hari ni baca. Baru 6 bulan baca? Ya Ustaz. Okey. Apa slide tak? Belum keluar Ustaz. Belum. Sekarang ni sejak boleh rencana negeri ni, sejak budak ada sekolah, saya nampak pelajar dah makin kurang. Betul Ustaz. Saya perasan pelajar dah makin kurang dah. Tapi nama masih ramai. Saya tak tahulah. Satu lagi hal, ada jadual-jadual kelas-kelas bertindih dalam grup. Dan jangan tanya saya tak tahu. Bukan saya yang buat kelas tu. Walaupun nama dia Kopa ke apa, saya tak tahu. Bukan. Jadi, saya fikir, kadang-kadang saya fikir kan, saya kena buat grup sendiri lah. Sebab jangan jadi campur aduk tau. Sampai orang tanya saya ni. Ada yang buka 2 kali pun ada kadang. Kadang saya fikir sampai peringkat tu lah saya nak kena fikir. Sebab kalau ada kelas lain yang masuk, nanti orang tu buka kelas ni, orang tu buka kelas ni. Memanglah kita kata pilihan kan. Tapi kadang dibuka 2 sekali ni, dia ganggu orang lain. Macam ni dia dah berlaku sebelum ni lah. Jadi, since saya tengok kelas pun dah tak ramai pelajar, mungkin kita tengoklah macam mana saya fikir nanti. Saya akan buat grup ni lah. Saya fikir gitulah. Jadi, kuliah-kuliah surau, kuliah-kuliah masjid nanti, semua saya akan bagi link. Saya akan bagi dalam grup tu. Jadi siapa ada dalam siapa yang nak terus belajar online, nanti WhatsApp saya akan masukkan dalam grup, satu grup lain. Supaya dia tak nak dia campur macam semalam. Dia campur. Saya buat live, lepas tu ada Kofa buat live, jadi saya tak tahulah macam mana cakap. Ada tanya saya kenapa, saya tak tahu. Saya tak tahu cakap jawab, saya tahu. Mungkin balik kita buat grup lain lah. Buat grup akan nama saya sendiri lah. Sebab link ni pun saya yang bayar duit saya. Jadi saya buat sendiri, nanti terpulang lah siapa yang nak ikut. Mungkin seminggu 2 ni kita akan pindah pada grup lain lah. Saya ingat dia tu lebih bagus lah. Apa pendapat yang lain? Setuju Ustaz. Ustaz. Saya setuju Ustaz. Ustaz setuju Ustaz. Pasal nampak ada Setuju Ustaz. dua benda kan tu masa saya pun tak berapa. Betul lah, saya rasa macam mana. Macam mana benda ni berlaku pun saya tak tahu lah. Jadi lepas ni grup tu dah ada, saya dah create dah. Dah ada orang pun dalam tu. Jadi kita akan fokus pada grup tu lah. Sebab 4 grup ni, maknanya lepas ni 4 grup ni takkan ada link. Saya akan bagi link kat grup ni lagi lah. Saya akan bagi pada grup yang saya buat sendiri. Sebab saya dah banyak soalan ni, saya pun pening nak jawab macam mana ada kelas ni, ada kelas ni. Jadi gitulah cerita dia. Maknanya mungkin grup tu tak ramai lah. Pastinya dah sampai 200 yang ikut kelas sekarang. Jadi kita buat satu grup je lah.
Jadi kalau nak masuk, pastikan ikut kelas. Kalau tak ikut kelas, jangan masuk. Jangan masuk guru saya. Misalkan nak ambil nota, tak payah. Nanti nak ambil nota, tak faham. Jadi betul-betul masuk. Walaupun terdapat istiqamah, kadang-kadang ada masa kita sibuk, tak apalah. Saya masuk grup tu. Jadi semua maklumat nanti akan ada dalam grup tu. Ada bertindik ni, saya rasa tak bagus lah. Gitu. Saya dah cakap lagi, jangan buat kelas bertindik. Ada pula yang buat. Itu tak bagus. Nampak macam ada benda yang tak kena. Tak bagus. Okey. Ketujuh. Saya minta maaf lah kalau yang tak setuju dengan saya. Tapi cara saya faham lah. Terpulang lah macam mana. Okey. Ketujuh. Ini rukun ketujuh. Ini rukun solat ketujuh. Ini pada bilangan. Pada bilangan. Kita tengok dia punya perkataan. Memang belum baca lagi bawah yang ni Belum Ustaz, belum Ustaz. Belum Ustaz, baru nak start ni. Baru nak start Okey. Dia kata apa? Sujud 2 kali pada tiap rakaat. Dengan tumak ninah. Okey, perlahan kita fahamkan benda ni dulu. Ini kategori apa ni? Ini kategori apa? Perkataan ke perbuatan? Ni. Perbuatan. Perbuatan. Ini kategori perbuatan. Perbuatan. Dan perbuatan ni dalam semayang dia ada bagi pada 2 lah. Satu perbuatan jasad, satu perbuatan hati. Jadi bila ketika dia sujud ni, mestilah kita boleh faham ini adalah perbuatan jasad. Perbuatan jasad lah. Perbuatan jasad. Okey. Jadi bila kita nampak ini kategori perbuatan jasad, maka ilmu yang kita dah belajar sebelum ni, inilah dinamakan rukun fi'li. Kita belajar ni kita faham satu. Satu, kita faham. Jadi sekali je belajar. Sekali belajar kita cukup. Kalau kita dapat dengan lengkap, okey. Yang ni bilangan sujud pada tiap rakaat. Okey. Bilangan sujud pada tiap rakaat. Berapa kali? 2 kali. 2 kali sujud. Maknanya kalau disujud sekali, tiap rakaat, sujud dia tidak sah. Dia sujud 3 kali, pun semayang dia tidak sah. Dia sujud sekali, pun semayang dia tidak sah. Kenapa? Dia ada bilangan. Apa bilangan dia? 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Ini bilangan dia. Sebab tu ada ni pula. Ni. Ni nama apa? Syarat
bagi sujud. Syarat apa? Bagi, bukan syarat lah, kita kata salah satu syarat bagi mengesahkan perbuatan sujud. Tumakninah. Ini nama syarat. Sini pula. Apa erti tumakninah? Apa? Diam, tenang, tetap, tidak bergerak, tidak bergoncang, tidak bergegar, diam, tenang, tetap, pegun, ni. Okey. Kalau saya tanya, okey. Kalau saya tanya apa? Saya tanya apa pun lupa. Kenapa dalam kitab dia kata diam, tidak bergerak? Kenapa dia tambah perkataan lain? Diam, tenang. Diam, tidak bergoncang. Sebab itu Pegun, perbuatan Ustaz. bergegar. Kenapa? Itu perbuatan. Yelah, kenapa dia ditambah perkataan tu? Tak ada kait lah. Hah? Berkait ni. Kenapa yang ditambah yang? Kenapa? Kenapa dia ditambah another word yang Lebih faham. lebih faham? Lagi kenapa? Tu apa? Orang putih kata tu apa? Tu Too much. Menegaskan. menegaskan. Lagi? Tu Clarify. verify. Tu Emphasize. apa doktor? Emphasize. Emphasize. Menekankan. Wah, apa emphasize wah? Apa Ustaz? Apa Emphasize Ustaz? apa emphasize? Apa cakap too much? Wah, jangan bagi dia cakap putih. Wah cakap putih, Dr. Amalia kena tengok kamus. Wah wah jangan cakap putih. Wah cakap putih, ramai orang cari kamus. Apa cakap? Emphasize. Apa emphasize? We would like to emphasize everybody must understood Fardu Ain. Kami ingin Menekankan. 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 We would like to emphasize again and again. Everybody must understood Fardu Ain. We would like to emphasize. Jadi memang dalam kitab-kitab kalau benda ni penting, dia akan sebut perkataan yang berlawanan. Diam, berlawanan, tak bergerak. Pegun, berlawanan, tak goncang. Tenang, berlawanan, tak gegar, tak goyang, tak goncang. Kenapa dia sebut tu? Kalau dia kata diam pun dah cukup pun. Betul tak? Macam kita belajar tauhid.
Allah wujud. Saya pun tak faham kelas bertindih. Akak tak faham, saya pun tak faham. Okey. Allah wujud ertinya ada. Betul. Allah wujud ertinya ada. Lawannya apa? Tiada. Tiada. Nampak? Tidak ada. Lawan tak ada. Kalau dia kata Allah wujud ertinya ada, cukup tak? Kalau dari segi bahasanya cukup tak? Tak kuat. Tak kuat, yes. Tak kuat. Ada. Maknanya wajib Allah itu ada. Mustahil Allah itu Tiada. ada. Faham Dia nak menekankan jangan tak faham, jangan salah buat, jangan salah faham. Kenapa? Akibat dia sangat menakutkan. Apa akibat dia? Solat tidak sah. Tu emphasize tu. Itu dia menekankan tu. Kita kata, bahaya lah. Sungai tu deras. Pasal deras pun okey. Dia air dia bukan perlahan. Deras. Nampak? Air dia bukan perlahan, deras. Kalau tak cakap deras, cakap bukan perlahan pun okey juga. Jadi kenapa dia kata bukan perlahan deras? Bukan perlahan, lawan dia deras. Kenapa dia nak kata deras? Sebab nak menekankan jangan main-main. Air itu deras. Deras mana? Dia bukan perlahan tau. Kita kata kawan kita ni kaya. Bukan miskin macam kita. Kenapa? Nampak? Bukan miskin macam kita. Kaya, bukan miskin. Kalau dia kaya je, dah cukup. Tapi bukan miskin. Tengok itu. Budak tu pandai. Bukan macam bodoh-bodoh kita sekolah dulu. Budak ni pandai. Bukan bodoh macam kita. Bodoh tu biar kita lah. Kata kawan bodoh kan, orang jati kan. Budak ni pandai tau. Bukan bodoh-bodoh macam kita. Budak ni dulu rajin. Bukan malas macam kita. Dah lah rajin. Cakap malas. Dah pandai. Cakap bodoh. Kenapa? Nak menguatkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan benda ni sangat penting. Kalau tak faham, nanti salah buat. Kalau salah buat tu makninah, everything punah. Guru kata. Kau tak ada tu makninah, solat kau punah. Punah apa? Jahannam lah solat kau. Allah tak terima. Allah tak terima solat. Jadi sebab benda ni penting Macam akidah kan. Macam akidah lah. Allah itu esa. Lawannya berbilang. Kalau cakap berbilang pun esa pun dah cukup. Tapi sebab kalau dia tak cakap Allah ini esa, dia tak yakin Allah ini esa, paling takut dia jadi kufur. Dia mati kafir. Jadi untuk menguatkan faham esa ni, lawan esa adalah berbilang. Allah itu iradah. Iradah ni apa? Apa iradah? Berkehendak. Wajib Allah itu iradah. Mustahil Allah itu lawan iradah apa? Berkehendak apa? Tergagah. Tergagah apa? Bahasa Melayu yang mudah lagi apa? Tergagah. Terpaksa. Kita kata dia kata Allah terpaksa turunkan hujan. Allah itu tidak terpaksa. Dia ada kehendak. Allah terpaksa matikan dia. Bukan. Ini bukan filem. Filem lain lah. Filem lain. Ada kadang-kadang hero terpaksa dimatikan awal. Ganti hero lain. Kontrak habis. Hero dia mengajuk dalam berlakon. Tutup cerita, bawa orang lain. Itu nama dia tergagah, terpaksa. Tapi Allah tak terpaksa. Dia ada kehendak.
Dia ada kehendak. Kehendaknya lahir daripada sifat kudrat. Kudrat apa? Kudrat kuasa. Faham tak penerangan kenapa tumak ninah ni penerangan dia panjang? Ini diam, tenang, tetap, tegun. Ni pada apa? Dia dah cerita tadi lah kat masjid. Kan, suruh apa? Datang permai. Anak kita berlari kat rumah orang. Duduk diam. Duduk diam. Mesti diam. Maksudnya diam pada apa? Perbuatan. Pada anggota dia, betul tak? Jasad dia, perbuatan dia. Budak-budak bising kat kelas. Dia duduk atas kursi, dia bercakap, bergabu. Kita kata diam. Cikgu nak mula mengajar, diam. Itu diam pada apa? Perkataan dia. Betul tak? Satu ada diam pada perkataan, satu ada diam pada perbuatan. Tumak ninah ni diam pada apa? Perbuatan. Jangan gerak-gerak, jangan goyang-goyang, jangan goncang-goncang. Saya cukup takut tumak ninah ni sebab saya nampak dah ramai orang sebentar tumak ninah. Akibatnya apa? Akibatnya dia punya solat batal kerana syarat sujud ini mesti dengan tumak ninah. Kalau tak faham makna tumak ninah, macam saya kata kat surau tadi lah, ada kemungkinan tak buat tumak ninah. Tumak ninah tidak sah. Sebab apa? Salah satu syarat sah. Itu dia betul. Bagi sujud ialah tumak ninah. Syarat sah bagi sujud salah satu. Syarat sah sujud ada 8. Salah satunya adalah tumak ninah. Kan ada dalil kita dah sebut dulu belajar tumak ninah. Hendaklah Rasulullah kata kau tumak ninah pada ni, tumak ninah pada ni. Ulama' yang terjemahkan tumak ninah ini supaya kita jangan tak faham, diam ini pada perbuatan. Okey. Faham tak? Ustaz. Tu kena faham tu tumak ninah. Kopa 2 tak perasan ada iklan bertindih sebab iklan tu masuk Kopa 1. Kopa 2 tak masuk. Di Kopa ada 4. Kopa 1 memang keluar iklan ni. Lalu keluar lah seminggu 2 kali iklan tu. Bertindih. Lepas tu nama Kopa ada. Tu yang bila nama Kopa ada tu yang jadi orang tanya. Saya pun nama jawab. Okey. Jadi ni nama apa? Ni nama syarat. Okey. Iaitu tulis lagi wah. Ustaz? Tulis lagi. Okey, Ustaz. Mak, benda ni keluar lah. Iaitu, kita tulis lagi kat sini. Dah minum oh? Dah, Ustaz. Oh, tak minum kan? Minum air kan? Minum air, Ustaz. Amboi, para wali. Saya pun makan nasi goreng ni. Kongsi 2 orang dengan rumah. Tu Kak Indun bagi tadi, lepas kuliah subuh. Kak Indun dengan suami dia. Hantar kat kereta. Nak makan dalam perjalanan tak tempat. Catering. Terima kasih Kak Indun. Bersenongging meletakkan dahi atas tempat
sembahyang. Okey. Kita baca ni dulu. Ni nama apa? Syarat. Semua ni. Bukan syarat. Everything. Ha? Ni nama apa ni? Tak faham lah Ustaz apa cakap. Tak, ni nama apa? Bersenongging ni dia nak cerita apa? Sujud. Menongging. Tahu dah. Senongging, Apa nama perbuatan. ni? Perbuatan. Syarat ke? Bukan. Menongging. Ni apa? Bersenongging ni apa? Sujud. Ha. Menongging. Atau lah menongging. Dia lebih tinggi daripada kepala. Tak. Sujud. Bukan tu. Saya kata bersenongging ni dia nak kata iaitu. Bila kata iaitu, mak dia nak terangkan apa? Tarif. 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 Itu jawapan dia. Tarif. Yang ni tarif sujud ni bersenongging. Bersenongging. Itu tarif sujud. Kalau tak menongging, taklah sujud. Lepas tu, meletakkan dahi. Bila benda kena letak, perlu dalam sujud, dahi ni sebagai apa? Salah Anggota. satu Sujud anggota. anggota sujud. Salah satu anggota sujud. Sujud dengan apa? Tujuh. Ini dah tahu sujud. Apa dia? Dia sebut kuatan dahi. Mana letak? Ni tempat Tempat sujud. letak dahi. Di atas tempat sembahyang. Tempat letak dahi. Saya tanya akak nampak tak setiap perkataan itu dia memberi makna kepada kefahaman? Nampak Ustaz, detail. Nampak. Dan kalau kita tak belajar, kita baca Baca sekali lalu je Ustaz. lalu je lah baca. Tak faham. Mana definasi? Mana nampak dengan kauli? Kenapa ada bilangan? Kenapa tak cakap rukuk sekali dengan tumak ninah? Duduk antara sujud sekali dengan tumak ninah? Kenapa? Kenapa tak cakap berdiri sekali? Iktidal sekali? Kenapa sekali tak cakap? Kenapa sujud dia kata 2 kali? Sebab perbuatan tu memang 2 kali ke Ustaz? Buat tadi 2 kali. Kalau rukuk ni 2 kali, berarti sembahyang sunat apa yang rukuk 2 kali? Sunat ni, apa nama? Gerhana. Kerana kan dia kata rukuk 2 kali. Sebab kau sekali tak payah dia cakap. Kita berjalan ke Langkawi dan kita akan makan pukul 2. Kalau ada 2 kali makan, dia kata kita akan makan pukul 2, siapa tak nak makan pukul 2 tak apa, pukul 3 kita akan berhenti lagi, kita akan makan lagi. Maknanya ada 2 kali tempat makan. 2 kali, ada 2 kali. Ni 2 kali ni, lepas tu dia bilangan 2 kali. Dalam banyak-banyak rukun, hanya rukun ni je disebut sujud 2 kali. Lepas tu kami belajar dulu, guru cakap, jangan cakap sujud 2 kali. Nama rukun sujud 2 kali. Sebab apa? Dia ada bilangan. Bilangan ini nombor dia adalah 2. Ini tarif bersenongging. Atau kita kata definasi. Atas tempat sembahyang. Ustaz 2G Ustaz bersenongging.
bersenung rindu je. Sama Ustaz ya. Tak apa. Apa saya dah je beritahu. Saya tak lupa nak tengok. Okey, terima kasih banyak. Tempat sembahyang atau atas kain yang dipakainya. Okey. Mana nak alih Niut dahi. Kita alihkan dekat sini lah. Nak tuju apa ni? Ini. Apakah kain yang dipakai untuk sembahyang? Sejadah. Jadah tak pakai. Telekung. Kain yang dipakai. Serban. Serban. Aku tahu betul nak ijaz ni. Okey ni. Apakah kain yang dipakai dalam sembahyang? Kain ni apa? Pakaian lah. Kain. Apa kain yang dipakai dalam sembahyang? Serban. Ni. Pong. Ni. Ju. Lapik kain boleh ke Ustaz? Tapi kain tu tak pakai. Oh ya. Yang dia pakai. Yang dia pakai dia ada kat body dia. Ni. Songkok. Ni. Kopiah. Kain yang dipakai. Okay, ni kain yang dipakai. Ni. Saya sebab saya belajar macam ni tu saya kongsi macam ni lah. Bukan saya ajar saya tak layak ajar orang. Macam mana saya belajar dulu, saya kongsi macam ni yang saya belajar lah. Dan tanya Ustaz bila nak habis, mana nak habis belajar ni? Okey, ni. Dia kata dia sujud, kadang-kadang dia menungging, letak dahi atas tempat sembahyang dia. Sembahyang ni sama ada sejadah, bumi, kapet, lantai atau atas kain yang dipakainya. Okey, lepas tu tambah lagi. Apa? Yang tiada bergerak apabila ia bergerak. Okey. Kita letak ni kat bawah sikit. Okey. Ni tadi menerangkan kain yang dipakai. Ni. Pening lah tengok arrow sana, arrow sini. Pening tak? Tak pening Ustaz. Alhamdulillah. Okey lah, tak pening. Saya okey, pening. Itulah. Yang tiada bergerak. Yang tiada bergerak. Tapi bila ia bergerak? Yang tiada bergerak. Apa benda tiada bergerak ni? Ni apa ni? Benda apa ni? Kain tu. Ni yang tadi. Kain telekung. Serban. Ikut serban. Telekung, kain, baju, kopiah, songkok. Apa bila ia bergerak? Ia ni apa? Orang yang solat. Musalli.
Dalam kita kata musolli. Ini nama ia ni adalah musolli. Musolli ni orangnya Solat. Solat. orang yang solat. Saya tanya jawab dengan jujur tau. Seronok tak belajar macam ni satu-satu? Best Ustaz. Seronok Ustaz dan menarik. Ada yang kata pening lah Ustaz. Tak pening. Satu perkataan nak faham pening lah. Saya dah 60 Ustaz, 70. Bila saya nak habis baca rukun solat ni? Menarik lain dari yang lain. Kita kena faham macam ni. Mudah, jelas. Kita kena faham macam ni. Akak ikut je apa yang saya belajar dulu, saya terangkan balik. Apa yang guru-guru ajar, saya terangkan balik. Kita belajar sekali je. Kita faham betul. Dan kali saya belajar dah. Belajar lain. Nanti boleh ajar Ustaz orang lain. Memang belajar. Betul, saya cakap betul. Ya. Pergi ambil tauliah. Betul dia ajar orang. Buat satu guru kecil-kecil. Pakai kita ambil lah. Ambil rotan. Ni betul rotan simpan, jangan buang. Print je cantik. Print dia elok. Nanti kita lukiskan board, kita ikut rotan ni. Sujud 2 kali. Sujud gini-gini. Kali aku pergi Bangi tengok Ustaz Marhalim Muhammad Yusof. Wah, hukum. Alamak. Abang Halim telah mengajar Fardu Ain. Aku pintai kat surau, tengok dia kata, sujud ni apa? Sujud ni perbuatan. Perbuatan apa? Jasad. Jasad apa? Rukun fi'li. Aku kata ni confirm ni, dia telah menurunkan ilmu dia. Anak muridnya seorang. Kenapa nak beri dia seorang pula? Itu saya kata, kita ni bukan belajar tau, kita kena ada hasad nak ajar orang. Lepas tu bila nak ajar orang, every word dalam kitab ni kita kena faham. Nanti anak murid tanya, kenapa 2 kali ya? Sudah. Ustaz Marhalim, kenapa 2 kali ya? Ikut je lah, dia kata 2 kali, aku yang cakap banyak. Tak boleh lah gitu. Garang. Aku stapler orang kata. Aku stapler mulut orang, kau diam. Aku cakap 2 kali. Tumak Nina pun, kau tak faham diam. Kau diam. Tumak Nina tak faham diam. Stapler mulut kau amboi. Kalau nak menyepler je, cuma mana orang nak faham. Ni. Musalli orang yang solat, bila bergerak dia benda tu bergerak. Macam contohnya kita katalah, dia sujud, dia tolaknya telekong itu, tengok sini dia tangan ni dalam telekong, perempuan ni tangan dalam telekong. Bila dia semayang, dia nak sujud, dia tolak telekong itu dan dia sujud dahi dia atas telekong itu. Telekong ni adalah apa? Ini yang bergerak. Pakaian pada badan. Bukan, telekong Pakaian solat. nanti. Pakaian pada badan. Pakaian. Pakaian dulu ambil. Telekong ni pakai. Bendanya dia pakai. Jadi pakaian dia. Jadi dia disujud atas pakaian dia. Benda dia pakai. Lepas tu, tak sah sujud tu kalau benda dia pakai itu bergerak dia dengan bergerak badan dia. Bila telekong tu sampai kat bawah, sujud kat telekong, bila kita bangkit, lepas sujud, benda yang tadi, telekong yang tadi ada atas lantai tadi, dan kita letak dahi kita, dia ikut kat badan kita. Betul tak? Betul Faham Okay. Bila dia ikut kat badan kita, dia bergerak dengan gerak kita, maka tidak sah. Okey. Kalau kita ada telekong yang sangat panjang, kita ada telekong yang sangat panjang dan dia jatuh kat lantai, dia jatuh dekat depan kita, dia macam hamparan, jadi hamparan tau. Kita rukuk, kita sujud, kita bangun, kain itu kekal kat situ. Tapi dia sebahagian daripada pakaian kita. Kita sujud, kita berdiri, dia masih kat situ. Kenapa? Panjang sangat. Sampai dia boleh sejadah.
maka sah tak sujud dia? Sah. Sah. Kenapa sah? Dia tak bergerak. Tidak bergerak. Tak bergerak. Ah, tak bergerak. Tapi dahi mesti cecah kan, kena sejadah Jadi ke? macam mana pun boleh cecah lah. Bukan Ah. makna jadah dekat lantai lah. Okey. Pun tak apa. Janji bila bangun, kain yang letak dekat bumi tu, dia tidak bergerak. Ekor Ustaz. depan. Ustaz, Ya. Kalau Ekor macam- depan. kalau macam kapet yang tebal tu, kadang-kadang kita ni kan, kapet tu tebal, jadi kita kepala tu kena tekan, dahi tu kena tekankan ke dalam lagi Ustaz, macam mana? Kadang-kadang dia- ada juga yang kapet tebal tu, kita terasa lah. Ah, Maksudnya Dia dahi macam- kita kena tekankan ke tekan yang mana? Apa dia ni bandingan? nak Dia- tahu dia- perbandingan dia tekan sampai tahap mana tu. Pasal ada kapet yang tebal tu kalau kat masjid. Tekan sampai tahap kalau ada kapas, Kejat. kejat apa? Pipi lah. Lepeh je, penyek. Mak Kalau dia ada kapas, kuat tekanan Ustaz. tak itulah. Kapas kalau letak kepala boleh penyek. Ya. Tak payah Jalan letak kuat. Dia letak kuat. Letak kepala, berat dengan kepala tu, dia penyek kapas tu. Jadi itu cara sah, nanti kita akan tunjuk lah belajar nanti. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Jadi kain yang dipakainya bukan kain yang kita faham kain ni. Kain yang dipakai itu dikatakan apa? Pakaian. Seperti ekor serban. Ekor serban ni kain. Bukan kain perempuan ikat kain tu. Tahu tak? Bukan kain tu. Kain yang dipakai. Sebab tu dalam kitab disebut makruh bagi lelaki solat bila tidak menutup kepala. Lelaki makruh. Macam mana kat pejabat dia nampak orang semayang semua banyak bawa benda makruh. Kenapa? Dia tak boleh rupiah. Dia akan songkok. Kenapa? Tak ada kain atas kepala dia. Atau tak ada kain atas bahu. Maknanya apa? Dia semayang tak ada kain atas bahu. Maknanya dia tak pakai baju lah. Dia pakai kain dan kain pelikat ambil sini. Bahu tak ada apa-apa. Terdedah bahu dia tak ada kain. Belenging lah. Belenging. Belenging lah. Kalau diikat macam berkemban, orang lelaki. Diikat macam berkemban. Sampai sini diikat. Sampai sini. Macam perempuan berkemban tu, dia semayang. Sah tak? Sah. Sah. Tapi dekat bahu tak ada kain. Tapi jadi apa? Makro. Makruh. Sebab tak ada kain atas bahu. Jadi ulama' kata dalam kitab Arab sebut kain atas bahu ialah baju. Pada lelaki lah, perempuan kalau tak pakai baju, pakai telekung tak apa. Lelaki kalau tak pakai baju pun sebenarnya sah. Janji tutup antara pusat dengan lutut. Tapi makruh, kenapa? Tak ada kain atas bahu atau tak ada kain atas kepala. Kain kepala yang kita faham tu lah, kopiah, songkok, serban ke apa benda lah nama. Okey. Seperti ekor serban yang panjang, tidak bergerak, apa ia bergerak. Ni ekor serban ni panjang. Panjang sampai bawah. Bila dia sujud atas ekor serban ni, dia berdiri balik, dia bangun sampai berdiri, ekor serban tu kekal, tidak bergerak. Sah. Kenapa? Ia tidak bergerak apabila musolli bergerak. Tapi kalau ekor serban pendek macam ni, dia jatuh kat depan, saya sujud atas ekor serban, tidak ada sebahagian dahi berkena pada tempat sujud. Bila saya bangun, ekor serban ni mesti ikut saya bangun. Pada pendek. Maka sah tak sujud tadi? Tidak sah. Kenapa? Dia sujud atas benda yang bergerak dengan dia bergerak. Okey. Faham ke pening? Faham Ustaz. Faham. Kalau ada orang tanya, Ustaz, imam ni pakai mic. Mikrofon. Bila sujud, mikrofon dekat sini kan tadi dia panjang. Bisa dia panjang. Dia kata bila sujud, tali ni jatuh dekat tempat sujud macam tu.
Dan dia sujud macam ni. Ini semua ni, dahi-dahi semua jatuh lah. Macam ni. Okey. Sah tak sujud? Sah. Kenapa sah? Dahi dia cecah lantai. Tempat sujud. Betul. Ini ada halang ni mana? Sebahagian. Sebahagian. Bahagian dahi. Itu the right word. Syarat dia, sebahagian dahi kena sempat sujud. Kalau lah wahaya tu mencini sekalipun, dia sujud gitu. Gitu Kata ni sujud. Ini kena tak? Kena. Ni kau tebal tak kena. Ini kena tak? Kena. Kena. Sah tak? Sah. Kenapa sah? Perkataan apa yang kita pakai? Sebahagian. Sebahagian. Kalau tak belajar, tak tahu dia. Ustaz, dia punya wayar tu kena kat badan. Tak, Jadi wahaya tu, bukan sebahagian daripada pakaian tu. Kan ke Ustaz? yelah, memang sebahagian Kalau daripada dia pakaian. kat badan kita, Memang so kita naik, memang kita naik, dia naik. Tapi dia tak halang dahi kita. Betul tak? Dia macam ni. Tapi dahi kita ni kena. Memang bila kita berdiri dia ikut. Tapi dia tak halang dahi kita. Tapi Yang kalau tak sah, katakan dia ada wayar tu panjang kena ada najis. itu lain. Dia Wayar sedaya. tu macam ni, dia pakai macam ni, dia baca mic sini. Wayar sini ada najis. Bila dia bangun, wayar ni ikut. Dia turun, wayar ni ikut. Itu tak sah semayang. Bukan sebab atas sujud. Atas sebab dia menanggung. Najis. Okey. Oh, jadi dia bukan sebahagian daripada pakaian. Linda, tutup video Linda. Ustaz. Bukan dia bukan sebahagian daripada kita punya pakaian lah. Dia Sebab bila kita letak kat badan kita tu dia dah memang dia kira pakaian lah sebab dia melekat kat badan kita. Tapi yang tak sah tadi bukan sebab dia sujud macam ni. Macam ni dia sujud. Macam ni dia sujud. Sini kena. Mungkin sini yang tak kena. Kalau kabel begitu. Sini tak kena. Sini tak kena. Sini kena. Sah lah. Kenapa? Yang diwajibkan itu sebahagian daripada dahi. Tapi kalau kabel ni dah kat ujung ni dah ada tai kucing. Ni kabel ni macam ni. Dia pakai kat sini, dia baca lah ayat. Oh, jadi Ustaz yang berkaitan dengan telekung dengan serban tadi dia menutupi kita punya semua dahi ke tu? Semua dahi lah. Oh. Kalau dia telekung tadi, dia bertutup macam ni. Mana aku nampak ada tudung kat atas ni? Tak ada dah. Oh, tak ada dah. Mana ada telekung ni? Kalau telekung tu dia pakai macam ni. Ni. Aku tak nak pakai guru umur nampak. Okey. Macam ni. Ini muka. Ini yang bahagian bawah tu. Bila dia sujud, bahagian depan ni jatuh ke depan ni. Depan sajadah. Macam ni. Dia sujud macam ni. Tak tak? Sah. Sah. Dia sujud macam ni. Sah asalkan jangan kena kain tu. Sebahagian. Sah. Bila dia bangun, Kena. Kena. Sejadah. Sebahagian Dia kena bangun. sejadah. Bila sujud. Tak tak? Sah. 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 Sebahagian dahi. Sebahagian kepala. Sebahagian dahi. Ininya kena. Sebahagian dahi. Sebahagian dahi kena. Kena Kena. sejadah. Sebahagian tak kena. Tak apa. Sebahagian kena. Sebahagian tak kena. Janji kena sebahagian dahi. Sah. Kalau dia sujud itu, Tak sah. Tak sah. Sah, tak sah. kenapa tak sah? Menutupi dahi. Menutup dahi. Menutupi seluruh dahi. Dahi tak kena sejadah. Lagi satu, bila dia sujud begini, dahi tak kena. Bila dia bangun, telekung ikut balik kat badan dia. Faham tak? Bila dia bangun, telekung ikut balik kat badan dia. Jadi bergerak ia, sujud ia pada benda yang bergerak ia dengan dia. Kalau bergerak sekalipun, tapi dahi dia kena, tak apa. Kalau kata Ustaz, bila sujud telekung tu ke depan ni nak.
Saya, hidung saya dekat atas telekung tapi dahi saya dekat sini. Atau macam ni pun tak apa. Macam ni. Ini dia sujud. Tak kena. Sini kena. Sah. Sah. Okey, dah faham dah. Eh, Cium dulu. ini bini tudung. Cium. Okey, faham tak? Faham Ustaz. InsyaAllah faham Ustaz. Saya InsyaAllah nak faham. pakai apa lagi nak terang tak tahulah. Saya cuma pakai telekung je. Ustaz, maknanya syaratnya walaupun bergerak bersama kita pakaian tersebut tetapi kalau tutup seluruh dahi maka tidak sah solat. Begitu kan Ustaz? Bergerak dengan kita tapi setengah dahi kena, sah Tak tak apa. sah? Tak apa, sah. Tak apa tu Sah. maksud sah tau. Mana sah. Walaupun kita sujud atas benda dia tapi sebahagian kita. Macam orang pakai kopiah dia pakai gini. Macam ni. Ini kira baru pakai serbannya orang macam ni. Dia sujud. Ni tak kena. Ni kena. Itu. Bila dia bangun, bukankah serban ini ikut dia, pakaian dia. Tapi dia sujud tadi ada dahinya kena. Sah tak? Sah. Sah. Mana tahu sah. Tengok perkataan seterusnya. Okey, kita nak buat dekat slide lain lah. Nanti ni dia berserabut sangat ni. Dia kata mampu ni. Okey. Sekurang-kurangnya baca kitab. Sebahagian daripada dahi. Apa maksud sebahagian? Ini. Mana-mana bahagian lah maknanya. Mana-mana bahagian lah. Sebelah, separuh, sepertiga, sebahagian, seperempat, seperlima, 1/18. Bila ni, dia maksud apa? Sebahagian. Sebahagian lah. Bagian satu. Sepertiga, seperempat, 1/10. Betul tak? Maknanya ni sebahagian. Dia cakap bahagian kiri dan kanan. Maknanya mana bahagian. Saya tanya akak kalau orang tanya, akak ajar saya pada lain bab sujud. Boleh urai tak perkataan ni? Allah boleh Ustaz. Sikit lah. Boleh kan? Boleh tak? InsyaAllah. Boleh Ustaz. Tapi kita ada nota yang betul lah. Kalau nota sebagai cucu main roket, cucu buat Ultraman, apa benda nak ajar orang tu? Maknanya kita mesti ada nota yang betul. Nak menguraikan setiap perkataan ni. Sekarang anak murid pandai-pandai tau. Saya cakap tau. Bukan dia ikut tau, dia tanya kita soalan tak jawab kita nanti. Tu yang tak jadi tu nak jadi guru. Yang risau tau, takut lah. Takut. Dulu saya pernah ngajar, dia berhenti, dia takut. Kalau dia cakap, Wallahu'alam. Macam mana Ustaz masuk dia benda tak bergerak? Wallahu'alam. Kalau kau dah 20 kali Wallahu'alam, kau tak payahlah ngajar. Apa ni kepala orang ni dengar? Wallahu'alam. Apa makna sujud lah? Sujud Wallahu'alam. Apa nak mengajar begitu? Sekurang-kurangnya sebagai berdahi, hendaklah kena tempat sujud itu. Dia syarat dekat itu. Hendaklah kena. Kena ni apa? Sentuh tempat sujud itu dalam keadaan terbuka.
Okey. Ni. Ni satunya perkataan yang penting ni sebahagian. Perkataan yang penting sebahagian. Ni. Sebahagian apa? Dahi. Hendaklah sentuh tempat sujud. Dan dalam keadaan ini perkataan yang penting ni. Nama dia apa? Terbuka. Terbuka. Jangan berlapik. Nampak? Jangan berlapik. Apa tak tadi kita belajar? Diam, jangan semena-mena bergerak. Diam, jangan bergetar. Diam, jangan bergegar. Terbuka, jangan dan apa? Tertutup. Berlapik. Berlapik. Kenapa dia kata, kalau dia kata terbuka? Cukup tak? Cukup. Tapi nak menguatkan, jangan salah. Jangan nanti diorang salah ni. Jadi kalau kita buat apa? Terbuka, jangan berlapik. Dia emphasize, dia tekankan, dia beritahu. Jangan berlapik. Berlapik ni berlapik. Sujud, jangan berlapik. Sujud, jangan berlapik. Sujud, jangan berlapik. Kau berlapik? Berlapik apa? Tak sah lah. Lagi sekali dia kata yang tak perlu lapik ni apa? Anggota sujud apa? Dahi. Dahi saja. Dahi saja. Kalau tangan berlapik dengan telekung, jatuh dekat lantai, tangan berlapik, boleh tak tangan berlapik dengan telekung? Boleh. Boleh. Sebab apa dia kata jangan berlapik ni dahi. Ulama' ni mereka bercakap dengan ringkas. Dia cuba cari pertanyaan ringkas. Dia boleh buat panjang-panjang, nanti orang pening. Tapi dia memerlukan penerangan. Sebab tu guru dulu dia cakap perkataan ni tau. Ni, dia dah dengar tau perkataan ni. Ingat tak? Peluang kempen ni. Ingat ni tak? Pernah awak dengar awak? Ada Ustaz. Ustaz, masa saya muda-muda. Ustaz. Sekolah dulu ada. Masa muda-muda. Sekarang kan masih muda. Tak, maksudnya masa sekolah lah. Sekolah. Betul. Guru saya kata ni salah ni. Ini tak boleh pakai ni. Ni. Dia kata ini salah. Ini tak boleh pakai. Ni salah. Alamak. Tak nampak lah kata tu. Tak nampak Alamak saya hilap. Ini salah ni kata ni. Membaca bukan jabatan ilmu gitu. Bring to front. Okey. Dia kata membaca bukan jabatan ilmu. Wah, dah pandai transparansi ya, boh. Dah hebat Ustaz, dah hebat sekarang. Dah pandai. Baru belajar semalam. Dah pandai. Baru nak riak lah. Sebenarnya apa ni? Apa perkataan gantian dia ni?
Amalan. Ni. Berguru. Bukan membaca jabatan ilmu. Patutnya apa? Amalan. Bukan. Belajar. Ambil batan ni. Guru. Ni. Bukan ngaji alif bata, bukan tu. Menuntut agaknya. Maknanya apa? Belajar. Belajar. Belajarlah mengaji, pergi belajar. Kalau membaca, baca gini boleh. Sujud 2 kali. Oh, dapat ilmu ni, sujud 2 kali. Tumak nina apa? Oh, tongging kot. Tumak nina tongging. Iaitu bersenongging. Oh, tumak nina ni mana tongging? Bapak? Iaitu tumak nina, iaitu bersenongging. Sebenarnya bersenongging ni refer pada apa? Pada tumak nina ke pada apa? Sujud. Masuk sujud. Bukan tongging. Membaca jabatan ilmu, baca. Oh, tumak nina ni tongging. Lepas tu dia tengok orang tongging. Jangan tumak nina. Tak baik orang tengok. Jangan tumak nina. Jangan tongging. Memang kita baca tumak nina iaitu tongging. Tengoklah. Nampak salah faham. Guru kata membaca jabatan ilmu. Mengaji jabatan ilmu. Mengaji macam mana? Mengaji begini. Okey. Wah, sekarang jam. 10.30 10.34 Ustaz. Dah. Penat lah. Subuh lari sana, duha lari sini, lepas tu balik rumah, dah sekolah. Nanti kita jumpa. Rehat dulu Ustaz, rehat Ustaz. Maghrib dekat suraunya dalam tu. Apa tu? Kelantan. Kelantan. Tak ada lain dah. Isyak baru datangkan ambil sekali. Kampung Kelantan baca Bidayatul Hidayah. Masjid sekali baca Penawar Bagi Hati. Siapa nak ikut Dan boleh masuk maghrib dalam. Bolehlah jalan-jalan. Abang Lim. Mana Abang Lim? Abang Lim dah hilang lah. Ada Ustaz. Tengah color ni Tengah mengala. Amboi macam boleh cerita Abang Lim. Bagi faham. Nak try masuk dalam. Maghrib tak apa, maghrib belum gelap. Tak sayur masuk dalam. Itu kena teman tu. Amboi, tak payah teman lah. Masuk. Keluar isyak tu gelap. Pastikan lampu bergerak baik, insyaAllah. Nanti kita maghrib sana, Bidayatul Hidayah. Keluar, belajar Penawar Bagi Hati. 10 lebih kita balik. Siapa nak datang lah, dijemput. Dijemput hadir. Tapi kalau perempuan, jangan datang seorang. Itu bahaya tu, gelap. Menangis seorang tu dalam kereta rosak. Kita punya balon kawasan, kalau masuk gelap, apa-apa, balon kawasan ada telefon. Tolong lampu padam. InsyaAllah kalau salah. Datang, tarik. Kita ada detail security bagi keselamatan langat. Okey, insyaAllah. Okey, cukup. Tanda besok. InsyaAllah. Mana? Jika ada lapik, tengok 1 jam 1 jam belajar 1, 2, 3, 4, 5 line. 4 suku baris dia. Tu nota ni simpan baik-baik nota ni simpan baik-baik. Nanti kalau kita nak ajar orang kata, ajarlah Din Din bawa anak ompek jahil juga ni. Bawa anak ompek masih jahil boleh ajar. Tengok. Mau tunjuk satu. Lama bona nak habis Memang lama bona. Engkau jahil pun lama, 40 tahun. Itu. Ajarlah tu. Simpan nota ni, supaya ambil nota ni daripada apa saya belajar lah. Saya kongsi je ni, saya tak ajar saya kongsi. Simpan nota ni, harap-harap kita boleh kongsi dengan orang pula. Jadi, hilanglah kekeliruan dalam solat. Jelas
terang nampak. Itu. Okey, cukup. Nanti malam jumpalah salah pelapang. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ha. Kalau sujud tu, hidung kita ada main peranan ke? Hidung kita terangkat ke? Tertinggi ke? Sunat letak hidung. Sebab hidung bukan anggota sujud. Sunat letak hidung dekat tempat sujud. Tak letak pun tak apa. Tapi sunat letak hidung kat anggota sujud. Okey, lagi? Terima Ustaz. Okey. Macam saya cakap tadi lah. Siapa nak ikut kelas saya? Pasal saya. Ustaz, ada soalan lagi Ustaz. Macam mana kita punya mata, kita nak pandang mana tu Ustaz? Waktu sujud. Ha. Waktu sujud, jangan kita kata pandang mata hidung. Pandang hidung. Ni, mana ni? Maksudnya ke bawah lah sikit tak adalah kita pandang sejadah tu kan? Tak. Tunduk sikit lah. Tunduk sikit pandang mata hidung. Tapi Ustaz pandang mata hidung, juling pula mata dia kata. Tak payahlah pandang mata hidung. Wah. Wah. Juliang mata tu kanan-kanan kampung. Orang awak. Orang awak juliang mata dia tu. Ustaz ajar pandang mata hidung macam mana, juliang mata dia tu. Tak payahlah pandang mata hidung. Pandang Tu kalau sejadah. tu lepas kena lontong king okey tu Ustaz. Abang Alim kena lontong ki dengan war, Abang Alim keluar cakap Minang. Saya cakap betul. Kau jangan main. Keluar lontong ki cakap Minang. War pun terpanjat. Bila pula jadi orang awak ni kita. Okey, insyaAllah. Nanti kita jumpa. Maaf saya lah kalau saya terang tak faham ke. Sebab kalau kelas nombor 3 ni memang saya kadang-kadang ada penat sikit lah. Tapi saya boleh tahan lagi lah insyaAllah. Moga Allah beri kekuatan. Nanti maghrib kalau saya lapang, sebab sana tak ada internet tau. Dulu dia pasang, dia pasang satu benda dekat surau. Tapi monyet dah tarik bawa lari. Agaknya monyet nak buat online kat atas pokok. Monyet tarik. Dia sekarang dah tak ada lah. Lepas tu dekat cawang tu, dia punya antena tu ada bergaduh. Antara tuan tanah tu bergaduh. Jadi telco tu dah buka. Sebab tuan tanah tu bergaduh pasal sewa ni. Tu sana tak ada. Jadi pecawang yang dekat masjid tu. Ya Ustaz. Pecawang tu. Dekat masjid. Nampak tak? Ya. Sebab tu kat masjid dia boleh buat online. Dia punya Dekat sudut masjid tu. sudut masjid tu ada satu pecawang kan. Jadi sebab tu kat masjid dia boleh buat online. Jadi kalau nak dengar hidayah, datang malam-malam. Kalau pakat dengan war, elok war ke, jalan sama ke. InsyaAllah. Okey. Ustaz. Betul ke kita ni kalau kita sujud kan, fardu ke sunat ke, kita memang tak boleh baca doa dalam ayat Al-Quran? Betul ke? Kita tak boleh baca macam kita kan biasa baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Boleh baca. Salah. Boleh baca. Sebab benda baca doa, baca zikir, baca tasbih tidak membatalkan solat. Biar kena pada tempatnya lah. Itu yang paling baik. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku maaf wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.